الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله. Jadi alhamdulillah Ustaz Mahfuz dah menerangkan tentang situasi ciri, tentang perbezaan bid'ah dan sebagainya. Jadi sebenarnya Ustaz Mahfuz, apa sebenarnya Wahabi nak pada umat Islam sebenarnya? Yang dibawa soal persoalan bid'ah, yang dibawa persoalan kafir-mengkafir, soal perkara tentang ketuhanan, tentang akidah, apa sebenarnya di sebalik tujuan dan matlamat Wahabi ini kepada umat Islam? Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azmi. Saya berkeyakinan orang-orang Wahabi, mereka merasakan mereka berada pada kedudukan yang benar, sedangkan mereka itu berada pada kedudukan yang salah. Kerana fahaman Wahabi ini telah difatwakan oleh para ulama sejak daripada munculnya faham Wahabi sebagai ajaran yang sesat, bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara kitab Wahabi, kitab menjelaskan kesesatan Wahabi yang terawal adalah kitab yang dikarang oleh saudara kandungnya sendiri, Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdul Wahhab, mengarang sebuah kitab berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi ala Firqatil Wahabiyah, iaitu petir ketuhanan untuk menolak faham Wahabi. Jadi kalimah Wahabi itu telah muncul di awal Muhammad bin Abdul Wahhab muncul, bukan perkara baru. Bukan saya yang melabel orang sebagai Wahabi. Tapi Wahabi telah muncul sejak awal munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang dilabel oleh saudara kandungnya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Jadi, kalau saya melihat kenyataan Dr. Said Ramadan Al-Buti almarhum, di antara tokoh besar di bumi Syam, beliau ada menyatakan ada 3 kelompok ataupun 3 kumpulan yang telah dicetuskan oleh pihak barat untuk memecah belahkan umat Islam. Buti menyatakan yang pertama, faham Qadiani di India, dicetuskan oleh pihak barat di India untuk memecah belahkan umat Islam di India. Bahai di Mesir untuk memecah belahkan umat Islam di Mesir. Dan Dr. Said Ramadan Al-Buti menyatakan yang ketiga, Al-Wahabiyah fi Jaziratul Arab, iaitu fahaman Wahabi di Jazirah Arab adalah merupakan satu fahaman yang dicetuskan oleh barat untuk memecah belahkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan al-jama'atu rahmatun, bersatu itu rahmat, wal furqatu azabun, dan furqah yakni berpecah itu adalah azab. Perpecahan umat Islam, apakah impaknya? Umat Islam jadi lemah, tiada kekuatan. Jadi perpecahan ini adalah merupakan agenda Yahudi, agenda barat untuk melemahkan umat Islam, dijadikan sebagai alat. Dicetuskan fahaman Wahabi untuk memecah belahkan umat Islam sehingga negara umat Islam porak-poranda. Kita tengok di negara-negara yang muncul puak Syiah, puak Wahabi, pecah belah, porak-poranda. Bukan sahaja bermusuhan di masjid dan di surau, bahkan bau kepada perbunuhan. Seperti munculnya puak-puak Wahabi di Afghanistan. Mereka letupkan masjid di ketika orang melakukan maulidun Nabi. Diletupkannya masjid sehingga terbunuh ramai. Dan banyak kesan-kesan sejarah dihancurkan oleh mereka. Seperti segala kesan sejarah Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di Makkah, di Madinah, semuanya telah dihancurkan. Tiada lagi tinggal. Heritage yang ada di tanah haram tiada lagi. Semuanya telah dihancurkan.
hatta makam-makam yang ada di Baqi' dan juga di Ma'la, si ada lagi dapat ditangga. Yang ada batu-batu tanpa nama. Si ada di dunia negara Islam, batu nisan si ada nama. Si ada. Tapi kalau tuan-tuan datang ke Baqi' dan Ma'la, di sana banyak batu-batu yang si ada nama. Asalnya dulu kubur-kubur ini ada kubah dan ada nama. Sehingga mudah orang datang berziarah. Oh ni makam sahabat, oh ni makam sahabat fulan, oh ni makam sahabat fulan, oh ni makam sahabat fulan. Sekarang saya dapat lagi. Hatta orang perempuan sendiri saya dapat lagi menziarahi kubur sekarang di Baqi' maupun di Ma'la. Dibenarkan menziarahi kubur Nabi. Tapi menziarahi kubur Nabi pun kalau kita berdoa di hadapan makam Nabi juga dianggap sebagai syirik. Sebab itu kalau kita pergi berdoa di makam Nabi, ada orang yang menjaga, menjerit-jerit, qiblah, qiblah. Suruh berpaling ke arah qiblat. Sebab mereka berpendapat berdoa menghadap makam Nabi syirik, kufur. Sedangkan di dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi dinyatakan adab berdoa di makam Nabi bistidbaril qiblah, iaitu dengan membelakangi qiblat. Jadi fahaman Wahabi ini begitulah, memang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat kerana memang itu menjadi alat pihak barat supaya umat Islam menjadi lemah. Kerana kesatuan itu penting. Selepas jatuhnya Ottoman Empire, umat Islam menjadi lemah. Negara-negara Islam menjadi lemah pada hari ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.